Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama Radio IKIM, yang juga sama-sama boleh tonton sekarang ini di Facebook dan juga di YouTube IKIM. InsyaAllah kita nak teruskan lagi perkongsian kita menerusi rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap frekuensi Radio IKIM dan juga di beberapa platform media sosial kita. InsyaAllah anda boleh sama-sama tonton sekarang dan kita boleh berkongsi cerita dan juga pandangan serta nak hayati lagi pendapat ilmu yang bermanfaat dari tetamu-tetamu Usrah dan juga naqib kita, insyaAllah. Okay? Dan rakan Usrah, sepertinya kita berada di ruangan ini, kita seperti satu keluarga yang besar. Kita lagilah nak hayati dengan lebih banyak dan juga menjadikan sebagai panduan kehidupan kita. Tambah-tambah setiap minggu kita berusrah, itu juga akan menjadikan sebuah motivasi kepada kita semua dan bermuhasabah diri. InsyaAllah sama-sama kita nak perbetulkan lagi dan juga nak mencantikkan lagi kehidupan kita. Okey, dan menerusi rancangan Usrah Nurani pada petang ini, seperti biasa kita nak bersama lagi dengan naqib tetap kita menerusi rancangan Usrah Nurani yang dapat bersedia di talian kita saat ini. Kita nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Zuramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiq, kenapa sunyi je tak? Allahu Akbar Ustaz. Allah. Dia Allah. satu suara ni dia berbeza sikit Ustaz. Kalau biasa dua suara kan bertingkah masuk Lain dia punya aura dia tu. Ya kan, dia aura tu terlaju sikit. Allah. Tapi tak apa, sebab Syafiq ni kan dengan lemah lembutnya, jadi dengar pun tenang je pagi petang Jumaat ni kan. Amin Ustaz. Kita tumpang juga semangat rakan-rakan kita yang berada dalam ketika ini. Apapun jua kita doakan semoga mereka semua sentiasa dipermudahkan segala urusan. Amin ya Allah. Ustaz Zul, terima kasih Ustaz masih lagi setia bersama untuk membawakan rancangan Usrah Nurani pada petang ini. Kalau belum kita mula, dah pun mula juga masuk komen-komen di Facebook. Masya Allah, yang tengah dengarkan dekat belah mana tu, di sebelah selatan, sebelah pantai timur, pantai barat, Sabah, Sarawak. Terima kasih kepada anda yang sentiasa mengikuti rancangan ini. Ustaz, kita nak mulakan usrah kita pada petang ini untuk buat persiapan hati, jiwa, minda kita Ustaz. Apa yang kita boleh bukakan wadah kita ini dengan persediaan hati jiwa kita menerusi Usrah Nurani pada kali ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih sekali lagi DJ Syafiq. Ya Ustaz. Dan marilah kita bersegera untuk memulakan usrah kita dan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Sekali lagi yang saya kasih, yang saya hormati DJ Syafiq, walaupun keseorangan dan kita tidak bersama DJ Mona, dan pasti petang ni tak adalah kamus bahasa Arab kan? Allah. Kecuali kalau dah mudirah dah memang mengamanahkan kepada Syafiq untuk kelas bahasa Arab petang ni, itu saya tak tahu. Tu mungkin nanti kita tahu pada episod kedua nanti. Kita doakan terbaik kepada DJ Mona, keluarga dan semua kita lah ya. Dan pastinya istimewa, pastinya rakan-rakan usrah yang bersama walau di mana pun berada, apapun situasi, kondisi, keadaan pada ketika ini, petang Jumaat penuh berkat, Jumaat pertama di bulan Rejab yang penuh berkat ini, kita mengharapkan sekali lagi dalam Usrah Nurani kita dapat mencari mutiara-mutiara berharga untuk kita isi dalam nurani kita, kerana kita tahu bahawa perjalanan ini kaud, ya. Perjalanan ini kaud. Maknanya dia akan makin mendaki, akan makin mendaki. Jadi sebab itu kita perlukan tenaga baru,
kita sentiasa perlukan refresh semua benda-benda baik dalam hati dan diri kita. Semoga insya-Allah kita terus kuat melangkah melalui jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang terlalu banyak simpang siur, terlalu banyak halangan untuk kita menjadi seorang hamba yang mendapat piala kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap ya DJ Syafiq, kita harap usrah kita pada petang ini dengan tetamu-tetamu yang hebat bersama dengan kita petang ini, kita harap insya-Allah dapat memberi input kepada kita untuk perkara tersebut Syafiq. Amin insya-Allah. Bila saya sebut tentang rakan usrah, memang sahabat-sahabat rakan-rakan penonton pun memang tak sabar nak tahu siapa rakan usrah. Setiap kali kita berusrah ada sahaja dari kalangan sahabat-sahabat usrah yang nak dapatkan lagi ilmu yang bermanfaat daripada mereka insya-Allah. Dan Ustaz, saya mohon izin untuk masukkan tetamu usrah kita menerusi dalam talian maya kita ini. Masya-Allah. Kalau anda yang sedang tonton sekarang di Facebook dan juga di YouTube IKIM, masya-Allah, lihat muka wajah-wajah insan-insan hebat ini, dah tahu dah tu. Kan, seorang dari utara, seorang lagi dari selatan ke kan. Jadi kita nak kenal-kenal dulu Ustaz. Jom Ustaz, silakan. Baik, Alhamdulillah. Bukan senang nak dapat tetamu-tetamu yang sentiasa ligat, sibuk di mana-mana ni kan. Sana rancak, sini rancak ni kan. Jadi kita harap, kita bersyukur bertuah petang ni kerana dalam segala kesibukan itu. Dan saya nampak DJ Syafiq itulah kelebihan duk buat online kan. Kalau tidak memang tak dapat lah. Sebab seorang kat utara, seorang kat selatan, pantai timur dan segala macam kan. Jadi Alhamdulillah kita marilah dengan cepat sebab kita nak berbincang pada petang ini. Sebelum kita lupakan sekejap tajuk apa yang kita nak bincangkan, kita nak bertaaruf kerana kita nakkan ruh kasih sayang. Saya menyebut pada diri saya, kita berada di akhir zaman. Perasaan sayang kepada saudara kita kian luput di hati kita. Sebab tu kita kena latih untuk menyayangi saudara kita, kita kena pupuk perasaan itu dan kita kena baja dan sentiasa siram perasaan itu. Sehingga akhirnya kita melihat sahabat kita dalam hati kita penuh perasaan sayang, cinta kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia kekuatan para sahabat dahulu sehingga mereka terikat dengan keterikatan yang tak mampu dicerai-beraikan oleh jarum-jarum musuh ya yang nak memusnahkan kekuatan umat Islam. Jadi kita terus jelah ke tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Jafri. Ya Ustaz Zul, apa khabar Ustaz Zul? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah Ustaz Muhammad. Saya Akhul fil Islam, Ustaz Jafri bin Abu Bakar Mahmudi, Sanak Al-Ustaz Muhammad, berasal daripada Kedah, pengasas Kompleks Islam Darul Faizin, dan merupakan salah seorang daripada Exco Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang dipengerusikan sendiri oleh Ustaz Zur Ramli, Salih Al-Ustaz Muhammad. Kemudian selain daripada tu, saya juga ada menulis beberapa buku lah sejawat dan memang saya target setiap tahun. Sempat no ya Syafiq, DJ Syafiq sempat no Ustaz Jafri dah kita tengok sibuk sana sibuk sini sedar keluar buku ya. Okey Ustaz, apa yang bukunya? Apa ni yang terbaru tahun lepas, buku Mukjizat Rasulullah SAW, buku yang ke-5. Tahun ni insya-Allah akan ada dua lagi buku insya-Allah yang insya-Allah akan publish buku Said Syamad, antaranya buku Said Syamad Apabila Rasulullah SAW Bercerita, dan juga Said Syamad Umat Bertanya Rasul Menjawab. Wow, menarik. So Q&A sahabat dengan Nabi SAW lah. Menumpang manfaat sikit-sikit lah. Selain daripada tu, saya sedang bangunkan juga Salih Muhammad projek perumahan Islamik di Melaka. Dan juga Salih Muhammad Mahad Darul Faizin Cawangan Melaka lah. Jadi insyaAllah doa-doa lah supaya Allah memberikan kekuatan, kesihatan, kebaikan kepada umat, kepada diri dan umat lah insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, kami sangat rasa gembira, rasa bersyukur, dan kami mendoakan Ustaz, usaha Ustaz tadi bangunkan sebuah perumahan, bangunkan sebuah madrasah di Kedah pun ada, di Melaka dan semualah. Sebab saya yakin walaupun kita dengar banyaknya, tetapi nak melawan arus tsunami jahiliyah yang berlaku di akhir zaman itu sebenarnya kecil sangat sampan kita ini untuk menarik ramai orang-orang masyarakat kita untuk sama-sama masuk ya. Kita dalam
dalam kepompong kita, kita rasa wow, banyaklah ya. Tetapi bila kita tengok dan dongak langit, kita tengok keluar, kita tengok kepada masyarakat berjalan di mana-mana, kita tengok di TikTok, kita tengok di IG, kita tengok, Masya Allah, sebenarnya usaha yang Ustaz Jafri bawa yang kita sangat nak sokong-dokong itu, ya Allah, sikit sangat ya. Sebab tu perlukan kepada sokongan kita semua, dokongan kita semua. Sepaling tidak petang Jumaat ni doakan khusus semoga Al-Fadhil Ustaz Jafri diberikan kesihatan, diberikan afiatan, kekuatan untuk terus dapat melayari seluruh perancangan tersebut dengan jayanya, insya-Allah. Ustaz, ahlan wa sahlan wa marhaban ke Usrah Nurani kita pada petang saya kalau sebut kasih sayang tu memang saya sangat menyayangi Ustaz Zul ni. Antara orang kesayangan saya ni. Allah Akbar. Terima kasih, masya-Allah ya. Itulah yang kita nak, Ustaz ya. Kita nak sangat, kita nak usrah kita ni semuanya ada perasaan itu dalam hati kita ya, yang tak boleh dicerai berai, asing pisahkan oleh apa pun ya, oleh apa pun. Sebab syaitan sentiasa cucuk-cucuk kita ya, hingga akhirnya paling tidak perasaan rasa biasa. Kita tak nak rasa biasa, kita nak rasa sayang yang hangat dalam hati kita. Sebab tu kita kena pupuk sentiasa, kalau tidak kita lalai ya. Allahu Akbar. Ustaz, terima kasih. Terima kasih di atas pengenalan tersebut. Walaupun kalau saya nak cerita, anda kata usrah petang ni cerita apa, cerita Ustaznya perancangan saja. Jadi tak sempat nak bincang ya. Allahu Akbar. Jadi kita ada juga, Masya Allah ya, tetamu yang sentiasa baik ya, kita ajak ya, walau sibuk, walau susah, cuba juga meloloskan untuk usrah kita. Dan DJ Syafiq macam biasalah, mic saya tak elok tak apa, dia kata, tapi jangan Ustaz Faizan punya mic jangan ada gangguan sikit pun kalau boleh ya. Betul. Jadi saya tak terasa dah sebab benda tu dah orang kata dah faham dah kan. Okey, jadi saya sedikit ta'aruf Ustaz Faizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zul selaku naqib kita pada petang ini. Yang saya hormati sebenarnya Ustaz Jafri, DJ Syafiq. Terlupa betul disebut DJ Jafri dulu tadi. Tak apa. Ustaz dulu. Masya-Allah, saya amat gembira dapat bersama-sama dengan para guru kami pada petang ini. Satu barakah yang tidak saya dapat gambarkan. Dan insya-Allah Ismul Karim Muhammad Faizan bin Tajwid, berasal dari Teluk Intan, Perak. Sekarang ini bertugas sebagai pegawai Hal Ehwal Islam kanan di bahagian Halul Islam Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Dulu kita pernah jemput Ustaz Jafri dulu, kalau Ustaz Jafri ingat dulu, online dulu. Kita pernah jemput masjid UiTM dulu. Tapi lama time duduk PKP dululah kan. Ya, masya-Allah. Masya-Allah, warga UiTM sangat gembira lah dapat mendengar pemateri ilmu daripada Ustaz Jafri ni. Jadi bahawa masa ini tidak ada apalah, saya menjalankan rutin biasa seperti biasa. Dan di UiTM itu menjalankan program kerohanian kepada para warga, kepada para pelajar UiTM. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini diberkati, insyaAllah. Allah. Ustaz Zul, mohon izin nak tanya-tanya wakil daripada pendengar kita. Sebab ada yang bertanya, Ustaz Faizan ada lagi tak lagu terbaru? Sebab baru ni beliau bersama dengan Abang Munif Hijaz. Orang kalau mikrofon dia mahal, sedap suara, memang tanya Ustaz. Ada apa-apa perkembangan terkini ke dengan single lagu nasyid? Itulah perkembangan buat masa ini. Perancangan tu ada, tapi belum lagi terlaksana disebabkan jadual yang tak menentu lah DJ Syafiq. Jadi insyaAllah lah kita akan DJ Syafiq ni dia macam tak tahu dia artis, jawapan dia memang macam tu kan. Kadang-kadang dia tak lancar lagi tu, dia memang tak nak cerita dulu. Dia macam Ustaz Jafri, dia cerita semua supaya orang bersedia. Dia artis ni lain DJ Syafiq ya. Jadi dia ada right time untuk dia lancar tu kan. Jadi nak bagi elemen surprise tu kena ada. Jadi nampaknya kita kena menunggulah apa buah apa orang kata buah tangan yang doakanlah Ustaz Zul, doakanlah insyaallah. Amin. Nanti boleh duet dengan DJ Syafiq sebab dia pun artis juga. Allah. Dia selalu melanturkan lagu-lagunya di tangga Radio Hakim tu. belakang tabir kita. Tak boleh pergi jauh. Allahu Akbar. Masya-Allah. Silakan Ustaz. Jadi Ustaz Jafri samalah. Itu jawapan artis yang lain pula tu. Boleh sama ya jawapan artis ni Ustaz ya. Silakan Ustaz. Okey.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Faizan. Saya yakin kalau untuk sebuah universiti saja di sana ramai student ya, pendidik warganya perlukan kepada ruh suntikan agama yang pasti kita kena masukkan dalam diri mereka sebelum mereka itu dipersiap keluar kepada masyarakat. Jadi Ustaz, tanggungjawab Ustaz itu sangat besar sebenarnya pada satu kelompok sasar yang kita sangat berharap ya, kerana kita tahu bahawa yang akan merubah, yang akan menentu, yang akan mencorak pada masa hadapan adalah pemimpin-pemimpin pada masa hadapan. Dan di sanalah sebenarnya lubuk-lubuk yang bakal melahirkan pemimpin-pemimpin tersebut. Jadi memang kami sangat doakan Ustaz agar kuat bersama dengan tim supaya ruh dan kefahaman, penghayatan dan amalan Islam itu ada pada student universiti kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Okay, Allah. Baik Ustaz, syukur alhamdulillah kita bersama dengan rakan usrah kita yang dah pun selesai bertaaruf. Masya-Allah, seronok kita sebab setiap kali kita berusrah ada saja perkembangan terkini dan juga cerita-cerita yang menarik dari rakan-rakan usrah kita. Terima kasih yang dah pun mula memberikan komen pelbagai dekat Facebook dan juga di YouTube. Masya-Allah, yang mendoakan para asatizah kita, kan, rakan-rakan usrah kita pada hari ini. Masya-Allah. Baik Ustaz, kita nak buka tajuk untuk petang ini berkaitan, kalau kita lihat waktu dan juga masanya memang dalam bulan Rejab. Hari ini 2 Rejab dan Maghrib nanti bertambah lagi lah tarikh dalam bulan Rejab ni, dan kita adalah untuk laluan kita kepada Ramadan Al-Mubarak. Nah, itu yang utama. Dan Ustaz, bagaimana kalau hari ini, kalau kita cakap tentang masa, esok sekalipun perlu ada persiapan supaya kita tak buat kesilapan. Itu yang paling penting. Dan bagaimana kalau kita terapkan perjalanan itu, perancangan itu dalam jadual ibadah kita. Lagilah kita kena persiap seolah-olah kita akan meninggal dunia dalam masa terdekat ni. Itu pun kita perlu ingat sedemikian. Jadi Ustaz, jom kita nak membincangkan dengan tajuk kita petang ini, Rejab mempersiap. Ustaz, bagaimana yang perlu kita siap sedia? Bagaimana laluan ataupun kaedah ataupun amalan apa yang kita perlu buat Ustaz? Kalau waktu ni orang abang Ustaz kena masuk gear 5 terus dah ni Ustaz nak pecut kira ni. Macam tu lah kan. Jadi Ustaz, jom kita bincang-bincang Ustaz dengan tajuk ini. Silakan Ustaz. Allahu Akbar ya. DJ Syafiq, apa kata kalau kita minta Ustaz Faizan mukaddimahkan perbincangan kita ni dengan bacaan Al-Quran, dan kita yang mendengar, kita dengar dengan penuh keinsafan, kehambaan, agar kita dapat mutiara itu diserap masuk dalam hati-hati kita semua, insya-Allah. Boleh Ustaz Faizan? Boleh, insya-Allah Ustaz. So, saya akan bacakan ayat daripada surah Ali Imran, bermula daripada ayat 189, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّ
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم الله أعلم. Allahu Akbar. InsyaAllah nanti kita akan mungkin mendengar apa yang dibacakan sebentar tadi dari segi mafhumnya. Okey, kita di atas tajuk Rejab mempersiap ni ya. Jadi mungkin pastinya kita nak dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Jafri. Saya ada baca satu menarik analogi dibuat oleh sebahagian daripada penulis yang menceritakan tentang dia membuat andaian Rejab ini seperti angin karih dikata, dan kemudian Syaban itu seperti awan, untuk Ramadan yang akan nanti seperti hujan. Jadi maknanya dia berkata orang yang mengharapkan hujan, kalau kita tengok yang menulis ni orang Arab, maknanya kalaulah di padang pasir mereka mengharapkan hujan itu turun, hujan tak akan jadi hujan kalau tidak ada awan, dan awan tidak ke mana tanpa adanya angin. Jadi kita dapat faham daripada sana rangkaian 3 bulan yang kita pohon pada Allah, balighna Ramadan, agar dipertemukan kita dengan bulan Ramadan tersebut, maka pasti kita kena sama-sama mempersiapkan diri terlebih awal. Dan pastinya saya yakin kita akan mendengar perkongsian daripada Ustaz Jafri sekali lagi nanti, bahawa ruh ingin memacu, ingin mempersiap diri untuk mempertingkatkan ibadah itu kena kita mulakan sekarang. Bukan nanti saat Ramadan telah tiba barulah kita baru terkial-kial untuk mempersiapkan diri. Maka sebab itu kita sangat berharap, bahkan kalau kita tengok begitu banyak kelebihan terhadap bulan Ramadan, bulan Syaban itu sendiri, sehingga bulan Syaban yang pastinya adalah dia adalah salah satu daripada bulan haram. Ya, dan istimewanya bulan Rejab ini kerana dia adalah bulan haram yang satu-satunya berpisah daripada yang lain. Ya, kalau bulan haram seperti Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram itu sendiri, maka disebut sebagai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai thalathun mutawaliyatun. Dan kemudian Rejab Mudhar yang disebutkan oleh Nabi, istilah Rejab Mudhar, bahawa dia adalah sesuatu yang terpisah, yakni kata Nabi di antara Jamadi dan Syaban. Jadi di sana pun kita nampak, dan kalaulah untuk itu kita melihat kepada contoh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, mengarang Tabiinul Ajab bima warada fi fadlir Rajab, menuliskan di sana dan disebutkan, ditampilkan beberapa nama yang dah cukup membayangkan kepada kita Rejab itu adalah satu bulan yang bukan bulan biasa, tetapi bulan yang patut kita mempersiapkan diri untuk terutamanya berhadapan dengan Ramadan. Ya, di antara nama yang terkenal bagi bulan Rejab ini disebut sebagai Syahrul Asam. Ya, Syahrul Asam. Kerana apa? Li'admi sama'i qaqatis silah fih. Kerana apa? Sebab di zaman dulu, kerana mereka memuliakan bulan Rejab tersebut, maka mereka menghentikan sengketa. Jadi saya kira kalau ini pun diambil oleh kita sekarang,
maka kita berhenti sengketa, kita berhenti bermusuhan, kita berhenti berbencian sesama diri sendiri di atas apa pun lah, tak kira sebab yang kita reka. Maka orang dahulu dia boleh nampak bahawa mulianya bulan ini sampai mereka sanggup melakukan gencatan senjata, ya. Dan dinamakan juga sebagai Syahrul Asab. Kerana apa? Sebab begitu banyaknya limpah kurnia rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu tak hairan banyak daripada kita mendoa pada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatkanlah kami ya Allah pada Rajab ini. Maknanya kita memohon secara khusus agar ya Allah dalam kami nak mempersiapkan diri ini, kami benar-benar ditambah perkara yang paling utama untuk kami jadi baik, yakni keberkatan daripada Engkau ya Allah. Baik, saya pasti dan kita semua pasti nak dengar daripada sesuatu daripada Al-Fadhil Ustaz Jafri, ya. Ustaz, macam mana kita nak berbincang petang ni bagi semua rakan usrah saya, terutamanya nak menasihat diri ni supaya dapat jadikan Rejab ini sebagai sesuatu yang mempersiap, bukan hanya kita lalui. Dia tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli sebagai naqib pada petang ini, Ustaz Fauzan dan juga adinda saya Ustaz Syafiq. Saya si Muhammad naik pangkat sikit dah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Kita menanti-nanti satu yang besar. Sesuatu yang sangat besar yang akan sampai kepada kita tidak berapa lama lagi, yang nama dia Ramadan. Ramadan kita nak tumpu sehabis-habisnya, dan Ramadan kali ini kita nak jadikan dia sebagai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu bulan yang sangat istimewa dan sangat yang paling baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita berbanding dengan Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui sebelum daripada ini. Tetapi bila kita nak buat sesuatu yang besar, kita nak ibadat banyak, kita nak baca Quran banyak, kita nak qiyamul lail banyak, kita nak berzikir banyak, betul lagi kita nak berpuasa ni banyak. Apa yang berlaku pada kita pada setiap tahun ialah kita keletihan. Kita keletihan. Masuk hari pertama kita semangat. Mai seminggu pertama tu kita dah mula nampak keletihan kita. Minggu kedua, sebab tu kalau kita baca Quran tu hari pertama tu sampai 1 juzuk kita baca, hari kedua dah 10 juzuk, hari ketiga 10 juzuk, hari keempat dah tinggal jus apple, jus orange je. Tak jumpa lagi jus Quran. Sebab apa? Sebab kita keletihan. Kenapa kita keletihan? Sebab sebenarnya kita tak ada stamina dan kita tak persiapkan diri kita untuk kita menempuh satu bulan yang sangat istimewa itu dengan kekuatan fizikal dan mental. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat bidalah yang mudah, kalau kita nak pergi lumba lari, nak pergi lumba lari. Hari ni nak lumba lari, hari ni lah baru kita nak beli slot track kita, baru nak beli kasut, baru nak beli t-shirt, baru nak beli, hari tu baru nak berlari. Saya agak kan 5 km kita lari, 50 meter pun kita dah jam dah. Demikianlah ibaratnya Allah susun kehidupan kita, Allah susun bulan-bulan sangat istimewa. Para pendengar sekalian, mula-mula Allah susun dengan bulan Rejab. Bulan Rejab ini bukan sekadar bulan biasa. Yang pertama, dia seperti bagi disebutkan Ustaz Zul tadi, dia merupakan bulan haram. Bila bulan haram, Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 36 tentang bulan haram. Daripada 12 bulan yang telah Allah susun, Allah ciptakan semenjak daripada Allah jadikan kejadian alam langit dan bumi ini, Allah dah tetapkan 12 bulan. Daripada 12 bulan tu ada 4 bulan haram yang Allah sebut dalam dia, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah kata fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menzalimi, menginayai diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan bahawa sallallahu alaihi wasallam, setiap kezaliman, kemaksiatan apa yang kita lakukan dalam bulan-bulan ini dipandang besar di sisi Allah berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Maka ulama-ulama lain menyebutkan bahawa subhanallah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sallallahu alaihi Muhammad, kalaulah yang maksiat itu dipandang besar, maka sebaliknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga pada bulan-bulan haram ini dipandang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia menjadi satu motivasi kepada kita untuk kita memperbanyakkan ibadat-ibadat kita dalam bulan Rejab. Start bulan Rejab dah mula baca Quran. Start bulan Rejab dah mula banyak sedekah, dah mula berqiyamul lail. Untung kita pada bulan ini, bulan Rejab tahun ini,
subuh kita masuk lambat. 10 subuh kita masuk lewat. Kalau kita bangun pukul 6 pagi pun kita masih sempat lagi untuk kita bertahajud at least 2 rakaat. Jadi dalam bulan Rejab ni kita dah start dah tahajudnya, dah start baca Qurannya, dah start minta ampun, bertaubat pada Allah SWT. Masuk bulan Syaban lebih banyak ibadat kita. Masuk bulan Ramadan kita dah maksimum dah ibadat kita, dan kali ini insya-Allah mudah-mudahan salih Allah Muhammad berkat daripada bulan Allahumma salli Rejab yang kita bersungguh-sungguh untuk kita melakukan ini, maka salih Allah masuk saja Ramadan nanti kita akan all out dan kita akan bersungguh-sungguh. Qiyamul Lail kita bukan hanya pada 10 akhir Ramadan, Qiyamul Lail kita bermula daripada 1 Ramadan itu terus sampai ke tutup, sampai ke akhir Ramadan. Baca Quran kita selalu kita tak habis baca Quran, nak khatam 30 selalu tak dapat. Saya harap tahun ni mula Rejab ni kita dah start dah mula baca surah Al-Baqarah, dan kita akan khatam insya-Allah. Allahumma salli ala pada Kita cuba dapatkan kembali Ustaz Jafri masih lagi mendengarkan kita. Mungkin ada sedikit teknikal di sana kan Ustaz Zul? Ya, okey. Okey. InsyaAllah kita dah mula salat jemaah memperbanyakkan ibadat kita sebagai persediaan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dia sebenarnya Ustaz okey je tadi, tapi sebab tadi macam ada sedikit gangguan lain, jadi terhenti tu yang DJ Syafiq masukkan kami itu supaya mungkin boleh backup kalau sekiranya orang kata terhenti tu lama. Walaupun pasti banyak lagi yang Ustaz nak sampaikan. Buat sementara ni Masya-Allah ya, saya kira rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya sedar bahawa kenapa kita apa dan kenapa kita perlu mempersiap diri ya, daripada apa yang Ustaz Jafri sebutkan tadi. Kita akan lahir perasaan untuk mempersiap diri Rejab dan Syaban bermula daripada Rejab ini, dan kita kena mulakan sekarang. Kenapa? Sebab dia mesti melihat kepada memasti kemahuan untuk melihat kelebihan Ramadan itu sendiri. Ya, sebab kalau orang tak apa Ramadan, ya Ramadan hanya sekadar untuk berbuka, saya kira tak ada sebab nak mempersiap diri ya. Tetapi Ustaz Jafri sebutkan tadi tentang kekuatan kita untuk memastikan dan meletakkan kemahuan, dan saya kira kita kena dah sebut sekarang ya. Kenapa? Kerana para sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum datang Ramadan telah bercakap dan berdoa pada Allah, balighna Ramadan. Kita baru sekarang. Namun orang salafus soleh zaman dahulu, golongan mereka daripada golongan salafus soleh, 6 bulan kata Ibn Abbas sebelum datangnya Ramadan, mereka telah berdoa pada Allah, balighna ya Allah, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Kemudian berlalu Ramadan tersebut. Mereka lalui dengan penuh perasaan, penuh penghayatan, penuh rasa cinta, penuh tidak mau melepaskan Ramadan itu pergi. Dan bila berakhir, kemudian mereka 5 bulan kemudian berdoa pada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan, ya Allah. Terimalah selama 5 bulan. Cuba bayang kalau 6 bulan sebelum Ramadan, mereka lalui Ramadan dan lepas Ramadan berdoa tentang Ramadan. Artinya seolah-olah dalam kepala para sahabat itu hanya mahu berada di bulan Ramadan. Ya, mereka sangat memahami apa yang Nabi sebutkan. Sekiranya kalian tahu apa yang Allah simpan dalam kelebihan Ramadan, kalian akan mengharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Jadi Masya Allah Ustaz Jafri sebutkan kepada kita tadi sebab apa? Sebab mesti ada kita punya memastikan kemahuan kita itu. Sebab kalau kita tak nampak, kenapa nak mempersiap? Kan? Nak prepare buat apa? Nak beli track shoot apa? Kita tak tahu pun kita ada satu perlawanan besar, kita ada satu larian panjang yang kita kena buat. Dan yang kedua, saya kira betul apa yang Ustaz sebutkan tadi adalah di sana ada elemen merancang. Bukan memasti kemahuan. Yang memasti adalah sekarang adalah kita merancang. Maaf saya. Jadi okey, kita sedikit masa lagi saya kira Ustaz Jafri akan sambung lagi sebab tadi banyak nak terhenti tadi, tak apa. Kita dengar Ustaz Fauzan mungkin selawat ke ataupun nak baca sesuatu daripada ayat Quran. Sebab saya lihat Ustaz Jafri ya, kalau kita tengok dalam tulisan, saya tengok dalam Darul Iftaq Misriyah bila dia menuliskan tentang kelebihan Rejab, di sana dia kata tentang Isra wal Mi'raj.
kelebihan Rajab merujuk kepada peristiwa hebat yang berlaku pada perang Tabuk. Isra' Mi'raj itu beberapa perintah besar datang dari Allah pada ketika itu, dan yang sangat membanggakan kita juga adalah seolah-olah ada signifikan surah Isra', peristiwa Isra' dan Mi'raj itu yang berlaku, yang kemudian berlaku pada bulan Rajab tersebut menurut ulama. Dan berlakunya satu peristiwa yang membanggakan umat Islam, pembukaan Aqsa oleh musuh, oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, bertepatan juga pada bulan Rajab ini. Jadi banyak benda yang kita nampak bukanlah kebetulan, tetapi betul apa yang Ustaz Jafri nak sedarkan kepada kita. Kena nampak, kena lihat, kena pasti dan kena rancang, insya-Allah. Mungkin Ustaz nak sesuatu, Ustaz Faizan. Baik, terima kasih Azul. Sebab Azul dah telah menyebutkan surah Isra' tadi, jadi saya nak bacalah sedikit petikan daripada surah Isra' ini, bermula pada ayat yang pertama, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Dia Syafiq, mungkin kita boleh berhenti seketika kan? Betul, Ustaz. Sebelum kita sambung balik solat kita lepas daripada ini. Ya, baik Ustaz. Masya-Allah, saya macam memang nak dapat teruskan lagi alunan lunak suara daripada Ustaz Faizan, sebab ada sahabat pendengar kita yang juga katakan nak dengar lagu secara langsung live, boleh tak? Dia Kekasih Allah edisi versi 2021. Wah, bersama dengan Abang Munif Hijaz, masya-Allah. Mungkin kita boleh belanja kot. Betul. Itu kenalah. Kena belanja kan, insya-Allah. Boleh kita dengar-dengarkan. Dia termasuk dalam ilmu yang tak boleh disembunyikan tu. Oh, itulah Ustaz. Oh kan, bila ada insan-insan yang ada suara tu, boleh sama-sama dengarkan kejap lagi. Kita akan sambung lagi. Okey, insya-Allah. Betul. Untuk sesi rancangan Usrah Nurani yang kedua, dan anda kena kekal untuk dengarkan rancangan kita sesi ini, dan kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi perkongsian menerusi rancangan Usrah Nurani yang akan kita bawakan di hari ini. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut.
bangkit berjuang bersama. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور Sesungguhnya kami terjaga dengan kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Syukur, Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dalam pertemuan di waktu ini. Saya Syafiq Saleh temankan untuk anda bersama dalam rancangan Usrah Nurani, dan anda boleh terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk sama-sama kita hayati lagi perbincangan ilmu pada petang ini bersama dengan Naqib tetap kita Al-Fadil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dan juga rakan-rakan Usrah yang anda pun bersedia di talian ketika ini. Alhamdulillah, kita ada Ustaz Haji Jafri Abu Bakar dan juga kita ada Ustaz Faizan Tajwid. Baik Ustaz Zul, kita nak sambung kembali Ustaz untuk nak bincangkan lagi rejab mempersiap. Bagaimana Ustaz untuk laluan pecahan yang boleh kita dapatkan lagi input dalam perbincangan ini? Silakan Ustaz. Okey, jadi tak adalah ya, Mudirah tak ada wakilkan Syafiq untuk mengajar kami bahasa Arab ini ya. Kita bawa minggu depan insya-Allah Ustaz. Baik. Oh. Okey, baik, alhamdulillah. Rakan-rakan Nusrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, rejab mempersiap adalah sebuah bicara yang kita rangkumkan bersama pada petang ini untuk kita segarkan perasaan kita, untuk kita datangkan satu rangsangan yang perlu kuat dalam diri kita. Dan sebab tu kita nak dengar lagi daripada Al-Fadil Ustaz Jafri ya, macam mana nak sedarkan kita ni Ustaz. Sebab dunia hari ni kadang-kadang saya fikir Ustaz, kenapa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya, dalam hadis Nabi kata daripada keelokan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat kepadanya. Ustaz, pada saya lah Ustaz, bila saya muhasabah diri, kita ni dalam hidup ni terlampau banyak benda tak manfaat yang kita bawa dalam bakul kehidupan kita, dan akhirnya ruang manfaat tu tak ada ruang dah. Benda bermanfaat tu tak ada ruang. Ya, yang tak bermanfaat dalam TikTok, yang tak bermanfaat dalam IG, yang tak bermanfaat dalam FB. Banyak benda-benda tak bermanfaat yang kita dah penuhkan sampai akhirnya kita tak buang perkara tersebut seperti nasihat Nabi, dan akhirnya kita sedar, ya Allah, Ramadan yang sangat bermanfaat, Sya'ban yang sangat bermanfaat, Rejab yang sangat bermanfaat jadi tak sempat Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Ni kena betul-betul nasihat untuk ana, untuk saya ni dan semua rakan-rakan supaya dapat manfaat. Silakan Ustaz.
Saya ingat Salih Alaihi Muhammad, nasihat yang paling utama ialah pada diri sendiri. Seperti mana yang Habib Omar sebutkan, apabila kita menasihati seseorang sebenarnya tujuannya kita menasihati diri kita sendiri. Manfaat daripada nasihat itu sebenarnya lebih pada diri sendiri berbanding dengan orang. Bila kita membicarakan tentang kelebihan-kelebihan beramal dalam bulan-bulan haram ini, terutamanya bulan Rajab yang sedang kita bincangkan, saya ingat paling kurang ada 3 sebab, 3 punca utama kenapa kita tak bersungguh-sungguh untuk merebut peluang. Yang pertama disebabkan oleh kejahilan, Ustaz. Kita jahil sebenarnya. Kita tak tahu bahawa dia tu satu perkara yang sangat bermanfaat. Dekat akhirat nanti satu selisih pahala tu pun sangat bernilai. Tapi kita sekarang ni kita meninggalkan sesuatu sebab apa? Kita kata apa, ala sunat je pun. Sebab tak buat sunat je pun. Saya berjumpa dengan seorang baru ni, Ustaz Zul dan semua sahabat-sahabat dia pendapatan dia mencecah 1 juta sehari. 1 juta sehari. Subhanallah, tak nak fikir je mana orang dapat satu hari 1 juta. Dan dia subhanallah invest selama 10 bulan di satu kawasan gunung yang orang tak sanggup untuk pergi. Dia belanja satu jumlah yang sangat besar. Jutaan ringgit dia belanjakan. Salih Al-Syamad, dia pergi cari apa dekat situ? Dia pergi cari emas. Dan selepas 10 bulan dia belanjakan jutaan ringgit, 10 bulan dia dah dapat hasilnya. Dia dah berjumpa dengan emas, dan semenjak dia dapat emas tu, dia punya target pendapatan dia seharian daripada lumbung emas itu ialah 1 juta ringgit sehari. Kenapa dia bersungguh-sungguh? Kenapa dia sanggup invest? Kenapa dia sanggup belanjakan sejumlah wang yang sangat besar? Sebab dia tahu. Dia tahu. Kita masalah kita nak solat sunat pun kita malas. Sebab apa? Sebab mungkin di kalangan kita yang tak tahu. Dan subhanallah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan kejahilan itu, kita terpaksa kita meninggalkan benda-benda yang sangat bermanfaat kepada kita disebabkan kita tidak tahu. Dan kita tak bersungguh pula untuk ambil tahu. Dan lebih malang lagi bila kita yang tahu kita tak menyampaikan kepada orang yang tak tahu. Dan kita boleh sebut pula kepada orang yang tak tahu tu, takkan yang ni pun hang tak tahu. Ni masalah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, dan akhirnya orang yang jahil tetap duduk dalam kejahilan. Dan orang yang mengetahui pula subhanallah, dia main pada yang kedua. Sebab orang meninggalkan itu ialah sebab kurangnya iman. Kurangnya iman. Sallallahu Muhammad. Kita tahu tentang syurga, kita tahu tentang neraka. Kita tahu tentang dekat akhirat nanti. Saya dengar cerita daripada almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Dia cerita dekat padang mahsyar nanti kita akan berjumpa dengan mak kita. Mak kita akan jumpa. Dia ada bentukkan kita 3 waktu. Dia kata, anakku, kita waktu tu kita lari pada mak kita. Allah sebut dalam Quran kan, sallallahu alaihi wasallam, yauma yafirru mar'u min akhi. Kita pekat-pekat lari daripada keluarga kita, daripada mak kita, semua pekat lari. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya kita jumpa dengan mak kita. Mak kita akan tuntut 3 waktu daripada kita. Dia kata, anakku, ingat tak waktu aku mengandungkan kamu dulu, susah payah aku mengandungkan kamu. Sebagainya, sallallahu alaihi wasallam, aku sakit sebagainya. Dia kata, ya, saya ingat mak. Kamu ingat tak waktu aku melahirkan kamu, separuh mati, antara hidup dan mati waktu tu. Kamu ingat tak waktu tu? Ya, ingat mak. Kamu ingat tak waktu aku membesarkan kamu, waktu ketiga yang mak kita tuntut. Susah payah membesarkan mak, sampai mak sanggup tak makan untuk pastikan anak makan. Ingat mak, apa yang mak nak ni? Dia kata, selesai mak, apa yang mak nak sebenarnya, mak ungkit-ungkit semua ni. Dia kata, tolong bagi mak pahala. Kita macam mana kita nak bagi kat mak kita pahala? Kita nak bagi, kita sendiri pun tak cukup pahala. Kita sendiri pun sikit pahala kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Rabbi nak bagi kat mak. Mak minta apa? Mak kata Syekh Fahmi Zamzam, mak minta satu je. Bagi mak alhamdulillah. Satu alhamdulillah. Kita nak bagi tak? Kita tak bagi waktu tu. Sebab Nabi sebut, walhamdulillah tamla'ul mizan. Satu alhamdulillah tu saja memenuhi ruang timbangan mizan. Tapi subhanallah, kita tahu, kita dengar Nabi SAW sebut satu perkataan alhamdulillah memenuhi ruang timbangan mizan, tapi sepatah alhamdulillah pun tak boleh kita zikirkan. Sebab apa? Sebab kita dengar, kita percaya kata Nabi, tapi kita kurang iman. Sebab tu kita tak bersungguh. Bila kita nak masuk Ramadan ni, orang sebut Ramadan ni hebat, Ramadan ni gede pahala, Ramadan ni Allah ganda macam-macam. Satu semayang kita buat Allah gandakan, so, berjemaah lagi Allah ganda lagi, sedekah kita Allah ganda. Kita dengar, tapi kita tak pernah bersungguh. Kenapa kita tak bersungguh? Kita tak percaya kata Nabi, percaya. Tapi kenapa kita tak buat? Sebab kita kurang iman. Kurang iman. Sallallahu alaihi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah.
Tuan-tuan Ustaz Ismat inilah yang menjadi penyebab subhanallah Ismat. Yang ketiganya Ustaz Ismat Naqib dan semua sahabat-sahabat ahli usrah dan semua pendengar. Kenapa kita tak bersungguh dengan amalan? Sebab dosa yang kita lakukan. Sebab dosa-dosa yang membelenggu kita. Nabi SAW menyebutkan, sungguhnya bila seorang hamba tu, seseorang yang beriman itu dia seorang hamba itu dia melakukan dosa, akan ada satu titik di hatinya. Subhanallah, dan setiap kali dia melakukan dosa itu akan ada titik yang baru, titik dan baru. Demikian disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya, saya sebut tafsir Ibn Kathir, sebut Salih Muhammad, Mufassirin menyebutkan bahawa hati ini seperti tapak tangan yang terbuka. So kalau bila tapak tangan terbuka ni masuk bila apa pun semua dapat dipegang, tahan. Tapi kalau sebab kita buat dosa, maka kita buat satu dosa dia tutup satu, buat satu dosa tutup, akhirnya tangan kita jadi macam ni, kita tutup. Bila jadi macam ni, nak masuk apa pun tak, ilmu tak boleh nak masuk, manfaat tak boleh masuk, pengajaran tak boleh nak masuk, dan apa yang ada dekat dalam dia yang tak boleh keluar ialah sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati dia. Ini sebab khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa syawala mu'adzabun azim. Maka subhanallah, bila tertutup titik-titik hitam ni, apa yang akan jadi? Salih Ahmad, maka hati akan jadi keras. Nabi sebut, sehinggalah dia meninggalkan dosanya, memohon ampun, yang bertaubat, maka hatinya akan kembali bersih. Dan jika dia kembali berbuat dosa, titik hitam itu akan terus bertambah dalam hatinya sehingga menggunung, dan itulah yang menyelubungi hati daripada cahaya. Seperti yang Allah firmankan, sama sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka selalu usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi apa yang menyebabkan kita tak bersungguh? Orang ni saya buat program dengan Salih Alaihi Muhammad, pelajar-pelajar kita di Mesir. Salih Alaihi Muhammad waktu saya pergi ke sana bawa program ni di Kairah. Saya cerita subhanallah Salih Alaihi Muhammad, untung bila kita duduk jauh daripada keluarga ni, apa satu benda yang kita dapat ialah kita dapat menumpukan pengajian kita kepada pelajaran. Duduk dekat-dekat, lagi sekejap nak balik. Tapi malangnya apa yang menjadi penyebab kita pula bila kita meninggalkan daripada pengajian dan penumpuan kepada ilmu ialah media sosial yang ada di tangan kita. Setiap hari berapa banyak kita tumpukan untuk Facebook. Kalaulah daripada jumlah yang kita tumpukan untuk Facebook itu kita gantikan dengan Al-Quran, berapa banyak manfaat Al-Quran kita dapat. Kalau kita misalnya ada Muhammad WhatsApp yang kita cuba nilai, cuba kira balik dari pagi sampai ke petang berapa banyak kita spend masa untuk WhatsApp kita. Dan cuba bayangkan berapa banyak zikrullah yang kita boleh buat kalau kita gantikan zikrullah itu daripada WhatsApp itu. Dan apa saja media sosial yang kita lalui. Betul lah kata yang disebut oleh Nabi SAW ni, petik oleh Ustaz Zul tadi ni, tak misalnya sebab min husni mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda elok Islam seorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadanya. Dan kenapa berlaku demikian? Kenapa dia meninggalkan? Dia mencari yang tidak bermanfaat, dia meninggalkan manfaat. Dosa-dosa yang bertitik hitam dalam hatinya. Di sinilah peranan Rajab. Allah convince kita, Allah bagi semangat dan motivasi kepada kita untuk kita memperbanyakkan ibadat. Ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhadahu bi sayyi'atan. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah, pada setiap sujud itu Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, dan Allah angkat satu darjat. Salih ala Muhammad. Nabi SAW sebut, ittabi'sailah hatta hasanata tampuha. Kamu ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan ini akan memadam dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya ibadat kita dalam bulan Rajab ini, masuk pula dengan bulan Syaban kita lebih banyak ibadat, hati kita dah mula bersih daripada dosa. Masuk Ramadan kita dapat melaksanakan sebaik-baiknya ibadat kita dalam bulan Ramadan, disebabkan hati-hati kita sudah bersih daripada belenggu dosa yang sentiasa menarik kita Salih Muhammad daripada kita melakukan banyaknya amal kebaikan. Wallahu a'lam. Masya Allah ya. Saya kira ini jawapan yang kita tunggu ya. Ini jawapan yang kita tunggu. Kenapa kita rasa lemau, kenapa kita rasa lemban ya. Melihat Rejab ini kita kena mempersiapkan diri, dan saya merasai satu jentikan demi jentikan apabila Ustaz Jafri sebutkan ya. Pertama sebab jahil ya. Mungkin ramai di kalangan kita kata aku tak jahil ya, sebab kita pergi masuk kelas ya, kita pergi tengok online ya. Sedangkan masalah jahil ni ialah bermula daripada orang itu dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Ya, dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Maknanya kalaulah kita kata, oh saya ni tak jahil kerana saya ada 1,000 liter air. Semua yang saya kasihkan, ilmu itu satu lautan.
Cuba bayang, kalau kita ada hanya 1,000 liter air, adakah kita boleh rasa bahawa kita ini keluar daripada jahil? Kita tidak boleh keluar daripada jahil. Maka kerana itulah saya kira inilah halangan pertama kita yang kita harap sangat-sangat usrah kita pada setiap waktu bacaan kita. Tadi yang betul apa yang Ustaz Jafri sebutkan tadi, kita buang benda-benda yang tak bermanfaat, barulah ruang manfaat kita dapat. Kita mula membaca, kita mula bercakap dengan orang-orang yang memberi faedah percakapannya kepada kita, bukan hanya bercakap soal dunia yang tidak ada kesudahan ini ya. Baik, yang pertama jahil, dan saya pasti kita dapat macam satu getaran dalam hati kita merasa ya Allah, susahnya nak lepas daripada belenggu jahil ini ya. Payahnya ya Allah nak lepas dan bebaskan daripada belenggu jahil, apatah lagi saat kita tak perasan pun yang kita itu jahil. Sebab kita tahu sikit dan kita rasa kita ni dah di kalangan orang yang tahu, bukan tergolong dalam orang jahil. Tapi ingat, apa kriteria orang jahil? Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Baik, yang kedua, Masya Allah ya, dia lebih dalam apabila Ustaz Jafri sebutkan tentang nipisnya iman kita semua. Dan saya sangat tersentuh kalau seorang yang paling sayang pada kita untuk nak hidupkan iman dalam hati ini, sebab akhirat itu pasti, sama seperti pastinya kematian. Cuba bayang kalau orang yang paling sayang pada kita di hari akhirat melutut, meratap, minta pahala daripada kita, dan dia akan sebutkan balik apa jasa kebaikan yang dilakukan hanya untuk dapat pahala dari kita. Cuba bayang orang yang kita benci dan orang yang benci pada kita, betapa banyak dosa kita kepada mereka yang menyebabkan pada ketika itu kita terpaksa bagi. Jadi bila kita nampak gawatnya hari kiamat, hari akhirat, hari mahsyar, hari hisab, saya yakin barulah kita tahu bahawa sekarang inilah masa masih lagi Allah beri peluang kepada kita. Allah bagi nafas kepada kita. Allah sihatkan lagi kita. Allah beri ruang dan peluang untuk kita. Maka kita nampak balik memang rejak, memang mempersiap. Dan yang akhir sekali saya kira Masya Allah ya, daripada Ustaz Jafri sebentar tadi tentang dosa ya, 3 benda ini kalau kita tengok balik, kita renung dengan mendalam, inilah punca yang pasti saya kira kenapa Ramadan itu longgar, kenapa Syaban tak terpeduli, kenapa Rejab itu menjadi biasa-biasa sahaja, tak jadi pun satu dorongan yang kita kata kita nak mempersiapkan diri. Dan dosa ini betul lah ya, sekali kita lakukan dosa, orang selalu sebut sekarang ni long covid kan, long covid maknanya covid itu dia beri kesan, ada kesannya jangka panjang ya, bagi setengah orang, ada setengah orang tak ada apa masalah. Namun bila saya dengar apa yang Ustaz Jafri sebutkan tadi, kita bukan pergi kepada long covid, long sin, dosa kita yang kesannya jangka panjang ya, sampai kita tak rasa lazat nak buat taat, sampai kita rasa payah nak buang mazmumah, sampai kita 1001 macam kesan panjang yang berlaku daripada kedosaan kita. Maka Rejab ini nampaknya adalah waktu terbaik kita menangis pada Allah, waktu terbaik kita cakap pada Allah untuk kita mohon diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz Faizan, jadi saya kira saya tak perlu mengulang permintaan DJ Syafiq sebentar tadi, sebab kita dengar dah tadi. Jadi kita nak juga rasa rehat sekejap, hati ni nak tenang, damaikan, sebab rasa terpukul ya dengan begitu banyak perkara-perkara yang menyedarkan kita. Ya, jahil ya Allah, tu jahil ya Allah, iman nipisnya iman aku ya Allah, dosa banyaknya dosa ya Allah. Jadi patutlah lemau kita nak mempersiapkan diri. Jadi Ustaz Faizan, peranan Ustaz penting petang ni sebenarnya ya. Walaupun orang kata Ustaz Faizan ni nampak dia mengaji, tetapi apa perkataan lebih baik daripada bacaan Quran kan? Tak ada perkataan yang lebih baik daripada itu. Tadi ada satu permintaan DJ Syafiq, jadi Ustaz kena tunaikan Ustaz. InsyaAllah. Silakan Ustaz Faizan. Allah Allahu Akbar. DJ Syafiq tadi suara apa DJ Syafiq tadi? Dia kekasih Allah. Oi, bersih. Saya ni kalau nyanyi dia kasih Allah ni, kalau dia orang kata taramari lah. Tapi sebab DJ Syafiq dah minta saya
Allah. Dah 2 kali petik tadi kan. Saya pun tak tahu nak lari ke mana pun tak tahu dah. Jadi saya cubalah kan. InsyaAllah. Walaupun tak ada -1 ni. Allah. Boleh. Okay. Kan? Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku pujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian ucapan selawat, tanda kebahagiaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Allah Akbar. Patutlah DJ Syafiq minta ya. Terima kasih DJ Syafiq. Saya tak nak terima kasih Ustaz Fauzan dulu. Saya nak cakap Faizin. Saya nak ucap terima kasih kepada DJ Syafiq sebab mintakan lagu tadi, jadi kami dapat menumpang ya atas syafaat DJ Syafiq. Ya Allah Ustaz, mungkin kita bercakap tajuk kita Ustaz ya, mempersiap Ustaz berhadapan dengan student, Ustaz berhadapan dengan anak-anak muda ya. Apa Ustaz nampaklah ya, mungkin kata-kata untuk kita semualah, supaya adanya kesedaran, Rejab dah masuk, mesti ada sesuatu anjakan, mesti ada, jangan hanya macam biasa itu je kita nak pada petang ini kita nak pergi ke situ Ustaz. Terima kasih Ustaz Zul, Ustaz Jafri. Bila berbicara tentang Rejab ni, saya lihat dia adalah satu bulan untuk kita warming up sebenarnya untuk menghadapi Ramadan. Dan saya kira apa jua bentuk-bentuk kerja dakwah, apa jua bentuk program untuk Ramadan sebenarnya kita harus bermula pada bulan Rejab lagi untuk menampakkan bahawa Ramadan yang kita akan lalui nanti bukan satu bulan yang main-main, dan kita tak nak jadikan Ramadan yang pada tahun ini sama seperti tahun lepas yang biasa-biasa saja. Sebenarnya yang Ustaz Jafri sebutkan tadi bahawa kita nakkan sesuatu yang amat bernilai pada Ramadan tahun ini. Ya, saya amat terkesan dengan apa yang disebut oleh Ustaz Jafri tadi bahawa bulan Rejab ni adalah satu bulan yang sepatutnya kita bermuhasabah, kita bermohon ampun pada Allah, kita bertaubat pada Allah, dan yang paling penting adalah perbanyakkan doa. Kerana sehebat mana pun usaha kita pada bulan Rejab, sehebat mana pun usaha kita pada bulan Syaban, sekiranya Allah tidak izinkan kita untuk bersama Ramadan nanti, itu adalah sesuatu yang saya kira amat merugikan kita. Ya, sebab itulah apabila para ulama selalu berdoa, ya, Allahumma ballighna Ramadan, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Itu satulah doa yang kita perlu ulang-ulang setiap hari sebenarnya. Bermula pada hari ini, bermula pada meneruskannya pada hari-hari berikutnya, dan saya kira apa yang harus ada pada setiap orang, dan saya ingin menasihati diri saya dan juga kalau ada dia dalam pendengar IKIM ini di kalangan para remaja, mungkin ada mahasiswa dan mahasiswi UiTM yang saya kira tenaganya masih muda sebagai orang muda. Jadi untuk beribadah itu saya rasa tenaganya lebih hebat. Jadi bila tenaganya lebih hebat, seharusnya ada satu semangat yang tinggi melihat bahawa Ramadan itu satu bulan yang sangat hebat, dan Rejab ini adalah permulaan sebenarnya.
permulaan untuk kita bersiap sedia, bersiap siaga seperti mana yang disebut oleh Ustaz Jafri tadi. Dan bila bertemu dengan Syaban, Masya Allah, kita rasa sudah semakin hampir tibanya Ramadan ini. Perkuatkan lagi usaha gerak kita untuk terus memperhebatkan ibadah kita supaya Ramadan nanti, Ramadan kita ni kita akan hadapi dengan penuh kemanisan, dengan penuh ketenangan dan penuh ketakwaan, insya-Allah. Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kira Ustaz ya, sangat tepat apa yang saya sebut. Maknanya mesti dengan doa, dan kita apatah lagi kita rasa jahil, doalah agar Allah beri kami ilmu ya Allah. Bila kita tahu iman kita tak kuat, ya Allah tambahkanlah, kuatkanlah iman kami ini ya Allah. Dan apatah lagi tentang dosa, tidak ada yang lain yang kita perlu ucap pada Allah melainkan menyatakan i'tarafna, mengaku pada Allah, kita sebut pada Allah, kita cakap dengan Allah betapa banyaknya dosa yang kita lakukan dalam hidup ini ya. Jadi Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya rasa di Syafiq kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Ustaz Jafri, terima kasih banyak. Semoga selamat sejahtera di Terengganu masa ini tu. Semoga selamat semua program di sana, ya kan Ustaz? Amin. Sampai salam sahabat-sahabat yang mana kenal di Terengganu daripada Usrah Nurani semua sekali, insya-Allah. Jadi kalau salam mukadimah Ustaz nanti kena bikin salam daripada rakan-rakan Usrah Nurani kepada seluruh ahli jemaah, kan? Okey, kemudian semoga baiklah Ustaz, nanti kita jumpa bila-bila kita sambung meeting kita punya Dewan Dakwah kita, insya-Allah. Banyak kerja kita menunggu panggilan daripada Ustaz Zul saja. Panggilan kerinduan. Allah. Terima kasih Ustaz. Dan juga Ustaz Faizan ya, terima kasih Ustaz. Sebenarnya ramai lagi nak dengar lagi sebab tadi tu kan. Dia kata tak puas tu. Komen lagi tak puas. Berhenti tengah jalan. Berhenti tengah jalan. Nanti pasti ada lagi ni ya. Ataupun nanti dah mana tahu, kita tak tahu, kadang-kadang dia orang PM tepi 2 orang kan. Jadi kita habis program dia kata tak apa kita ajuk kali 2 minit untuk Ustaz Faizan Ustaz Faizan apa dia buat satu nasyid ke Allah Rabbi. Ala kulli hal, jutaan terima kasih Ustaz di atas kebersamaan dan perkongsian yang sangat bermakna daripada Ustaz ya, kedua Ustaz yang kita sayangi, yang kita hormati. Semoga ada kebaikan dan kita dapat sesuatu, itu yang penting. Dan sesuatu kalau kita dapat itu milik Allah yang Allah campak dalam hati kita semua ya. Kata kunci kita rejak mempersiap. Tak ada satu benda yang mulia kita dapat melainkan kita kena persiap. Itulah kita yang namanya seorang hamba, seorang tuan ataupun macam Firaun mendakwa Tuhan. Dia kena fikir semua orang kena persiap untuk dia. Tetapi sebagai seorang hamba, dia kena nak dapat sesuatu yang hebat, dia kena mempersiapkan. Saya sempat membaca sedikit ya tentang satu susuk yang kalau kita sebut nama, siapa tak kenal namanya. Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Siapa tak kenal Imam Al-Bukhari? Namun lahirnya Imam Al-Bukhari yang hari ini orang nak sebut hadis, orang sebut nama dia, orang nakkan panduan, orang sebut nama dia ya. Kita dapati bahawa ketika kecil Imam Al-Bukhari, dan dia adalah anak yang yatim, dan ayahnya ketika meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak, dan disebut pada ketika itu daripada begitu banyak harta, dia kata aku pastikan 2 benda. Aku tak nampak walaupun 1 dinar daripada harta yang aku kumpuli di adanya yang haram, dan aku tidak nampak daripada semua yang aku kumpul ini mana-mana yang syubhah. Walau 1 dinar. Maknanya rupanya nak lahir manusia seorang ulama yang besar daripada seorang ayah yang mempersiapkan rezeki yang halal sehalal-halalnya. Yang halal sehalal-halalnya itu yang bukan sekadar haram, bahkan syubhah tak masuk pun walau 1 dinar. Cuba bayang. Dan kita tahu
Imamul Bukhari pada kecil harinya, waktu kecil, dia ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan buta kedua matanya. Dengan buta kedua matanya. Dan kita mendapati ibu kepada Imam Al-Bukhari, ya, kisah ini alam syiar dalam A'lam Nubala, muarrikhun menuliskan tentang kisah ini, Ibn Hajar juga menceritakan bagaimana seorang ibu yang sangat mengharapkan anaknya ini menjadi seorang yang berguna pada agama, sentiasa menangis dan berdoa pada Allah, sentiasa menangis dan berdoa pada Allah. Pada malam hari dia akan letak anak kecil di atas ribanya, dia bercakap pada Allah. Sampailah di satu malam, air matanya yang mengalir tersebut bertitisan di atas wajah Imam Al-Bukhari. Dia tertidur, ibunya tertidur pada ketika itu. Dan dalam tidurnya, ya, dalam sirah menuliskan, datanglah ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam memberitahu kepada ibu Imam Al-Bukhari bahawa sesungguhnya Allah telah memulangkan penglihatan kepada Imamul Bukhari. Dan ketika ibunya bangun pada ketika itu, mengingat balik mimpi tersebut, dan ketika Imamul Bukhari membuka matanya di waktu pagi dan dia menyebutkan tentang wajah ibunya, dan ibunya menangis pada ketika itu, mimpi yang didengar pada malam tadi akibat daripada tangisan, kerana Nabi Ibrahim berkata, kerana air mata dan doamu kepada Allah, maka Allah pulangkan dan berikan penglihatan kepada anakmu. Tadi kita dah menyebutkan tentang menangislah kita, berdoalah kita pada Allah. Biarlah basah dada kita, basah sajadah kita dengan mengaku jahilnya kita, tipisnya iman kita dan banyaknya dosa kita. Dan kita harap, ya Allah, seperti mana Engkau mengkabulkan seorang ibu yang mengharapkan kemuliaan pada anaknya, kerana anaknya memberi kemuliaan kepada kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu. Kita harapkan sekecil itu, ya Allah, berikanlah buat kami, ya Allah, dalam kami mempersiapkan diri. Kata kunci mempersiap artinya tidak dapat satu benda besar, melainkan kita perlu mempersiap, dan Rejab mesti tempat permulaan untuk saya dan kita semua mempersiapkan diri, insya-Allah. Allahu Akbar. Masya Allah Ustaz, seperti apa yang kita bincangkan di sepanjang pertemuan ini, pastinya kita nak buat persediaan untuk diri kita dan juga rakan-rakan yang sentiasa berada dengan kita, keluarga kita, sahabat kita, kan. Dan itulah yang akan terus dapat mempersiapkan kehebatan apa yang ada dalam bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan nanti untuk memperkukuhkan amal ibadah kita. Rejab bukan bulan biasa-biasa, Sya'ban tidak melepaskan begitu sahaja, dan Ramadan pastinya tekun dengan amalan bahagia. Amin, insyaAllah. Dan Ustaz, kita dah sampai di hujung pertemuan. Di hujung ni Ustaz, mohon Ustaz untuk pimpin doa untuk kita semua. Silakan. Ustaz Jafri, ana mohon Ustaz, anda musafir Ustaz. Hujan turun ni, insyaAllah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu ayah kami ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, banyaknya dosa kami ya Allah sehingga kami jauh daripadamu ya Allah, banyaknya dosa kami ya Allah sehingga kami tak dapat untuk merasakan kenikmatan dan kelazatan dalam beribadat kepadamu ya Allah. Banyak dosa kami ya Allah sehingga kami tidak mampu untuk bangun berdiri walau hanya 2 rakaat berdiri menghadapmu ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampunkan dosa kami ya Allah, siapa lagi nak mengampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, kasihilah kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah.
bimbinglah kami untuk menjalani ibadat kami dengan penuh kekhusyukan ya Allah sepanjang bulan Rajab ini ya Allah yang akan membawa kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, Engkau jadikanlah, Engkau tanamkanlah dalam hati-hati kami rasa keinginan, rasa keseronokan untuk masuk dalam bulan Ramadan ya Allah. Engkau saya mengetahui hati kami ya Allah, sama ada hati kami suka ataupun benci masuk dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, Engkau tanamkanlah, masukkanlah hati kami rasa keinginan, rasa tidak sabarnya untuk masuk dalam Ramadan, dan berilah kekuatan kepada kami untuk memperbanyakkan ibadat dan sungguh-sungguh melaksanakan tuntutan-tuntutan yang sebaiknya di dalam bulan Ramadan ini ya Allah, lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah kami lalui ya Allah. Ampun dosa kami, bimbinglah kami ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab ini ya Allah, Engkau berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ya Allah. Ya Allah, dan Engkau sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali selaku naqid tetap kita atas pimpinan rancangan Usrah Nurani pada petang ini, dan juga Ustaz Jafri Abu Bakar melengkapkan lagi usrah kita dengan pimpinan bacaan doa, termasuk juga Ustaz Faizan Tajwid mencantikkan lagi usrah kita Ustaz. Masya-Allah, saya kira ini bukan setakat ini saja Ustaz, kita akan bawakan lagi pertemuan yang akan datang dengan lebih banyak perbincangan dan halwa telinga kan yang akan kita dapat dengar bersama dengan Ustaz Faizan, insya-Allah Ustaz. Dan apa yang kita bincangkan ini, ayo sama-sama jadikan sebagai satu azam, letakkan sebagai satu matlamat pada kali ini. Kita buat yang terbaik, jadikan laluan Rajab, Sya'ban, Ramadan pada usia kita ini untuk yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi, dan moga kita dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Kita tutup dan tangguh rancangan Usrah Nurani dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang juga tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jangan lupa kita akan ada ulang siar untuk rancangan Usrah Nurani yang akan kita bawakan di setiap hari Ahad jam 8 pagi, dan juga anda boleh tonton semula di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk sama-sama menghayati rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap hari Jumaat jam 5 petang. Buat anda kekal bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya. Moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana syafaat, kerana peribadinya
sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang kisah. Kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Berbelaikan sepi, jiwa meratapi duka, desir berita di kala berserinya pagi, sukar dipercayai bagai berilusi mimpi, namun bukan
cari ganti bukan kasih mulia segar menghibur hati tak mungkin dilupakan senandung zikirku titipkan hadiah perpisahan buat dirimu kasih yang pergi selamanya. Wahai Tuhan, Engkau maafkanlah, ulurlah keampunanmu, rahmatilah rohnya, sentosa di alam sana. Pulanglah bersama ketenangan menuju Allah. Damailah, bahagialah bersama kasihnya. Dua. Sekejap. Ini je kawan saja ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Akan datang Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM. Akan datang tidak lama lagi. Satu majlis yang berprestij bagi memberi pengiktirafan kepada pengkarya lagu-lagu nasyid menerusi segmen Carta Nasyid IKIM musim 2020-2021. 10 anugerah serta kategori yang dipertandingkan. Anda juga dipelawa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran dan artis-artis kesayangan anda menerusi 3 kategori pilihan pendengar, iaitu kategori lagu pilihan, kategori artis solo pilihan, kategori artis dua berkumpulan pilihan. Untuk mengundi, sila layari www.iking.my/Carta Nasyid IKIM. Tarikh tutup undian ialah pada 27 Februari 2022. Jadi, tunggu apa lagi? Undi sekarang. Ibnul Haytham. Ibnul Haytham merupakan ilmuwan yang sering menguji hipotesisnya dengan melakukan uji kaji. Usahanya itu akhirnya membentuk kaedah saintifik lebih 200 tahun sebelum sarjana Eropah mempelajarinya, iaitu dengan membaca karya-karyanya. Melalui uji kaji yang dijalankan itulah, misalnya, beliau mendapati cahaya bergerak pada garisan lurus. Uji kaji yang dijalankan beliau ialah dengan menggunakan kanta, cermin, pembiasan dan juga pantulan. Beliau merupakan orang pertama yang melihat komponen-komponen melintang dan menegak, cahaya yang terpantul dan terbias secara berasingan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memahami optik dalam konteks geometri. Ibnul Haytham juga mengkaji proses terbentuknya penglihatan, struktur mata, pembentukan imej dalam mata dan sistem penglihatan. Ibnul Haytham yang digelar Bapa Optik meninggal dunia ketika berusia 74 tahun di Mesir pada tahun 354 Hijriah bersamaan 1039 Masihi. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi Inforia Islam.
sedih atas semua cobaan yang menimpa dirimu. Lihatlah mereka di sana agar engkau selalu mensyukuri nikmatnya. Semua manusia tak luput dari masalah. Hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik. Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabatku, jadilah orang baik dalam pandangan Allah. Semua manusia tak luput dari masalah. Hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik. Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Semua manusia tak luput dari masalah. Hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik. Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku Kecelaan Anti Budaya, iaitu Dam Al-Ghurur, terjemahan Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. Jika anda atau keluarga anda mempunyai gejala seperti kelesuan yang teruk, demam berpanjangan, kesukaran bernafas, sakit dada, batuk, muntah dan cirit-birit yang semakin teruk dan tiada selera makan, dapatkan rawatan segera. Hubungi klinik kesihatan terdekat atau 999. Pesanan cegah COVID-19 ini dibawakan kepada anda oleh Radio IKIM. #Cegah COVID-19, #Kita Jaga Kita. Penyampaian berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM.
memang tak berdaya, meniti masa sering saja aku apa dan terluka. Munajat ini ku persembahkan dengan dari bahasaku sendiri. Dengarkanlah, terimalah alunan rintih jiwaku ini. Saung gundah melingkari peridunya, tak kala aku terlupa segala perancanganmu. Meniti masa sering saja aku alpa dan terluka. Munajat ini ku persembahkan dengan tali bahasaku sendiri. Dengarkanlah, terimalah alunan rintih jiwaku ini. Di satu hari indah di jembatan sang kekasih, kau sambutku, kau terima yang aku hamba. Masa sering saja aku alpa dan terluka. Bahawasanya firman-Mu nyata, setelah sukar akan mudah. Munajat ini ku persembahkan dengan dari bahasaku sendiri. Dengarkanlah, terimalah alunan rintih jiwaku ini. Di satu hari indah di jembatan sang kekasih, kau sambutku, kau terima yang aku hamba. Hai jiwa, janganlah kau mudah lupa kepada yang Maha Tahu. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah